Utayan bos ni siapa? Utayan bos. Siapa? Si ni ke? Vinitaj. Utayan bos siapa? Vinitaj ke? Cikgu nak ambil attendance. Hai Koi. Hai. Koi, siapa tu ni? Siapa tu apa nama dia? Utayan bos tu siapa? Samuel. Siapa? Siapa Utayan bos tu? Syamu. Syamu? Oh Syamu. Tadi tu Kuga. Okey. Cikgu kan Syamu dengan Kuga orang yang sama. Okey. Syamu . Lah tahu Wani. Tahu Sarjan dapat SS kat situ Sarjan. Okey. So ni saja ke? Tarawih macam mana? Ke laut. Saya nak tarawih tengah-tengah ni. Okey, so hari itu kita sambung Okey. Oh ni Vinitaj. Okey. Vinitaj pun nama asal. Okey lah. Boleh tapi cikgu ada kelas tadi. Dari pukul 7 lagi tadi. Sampai sekarang non-stop. Sebab tu tak boleh tarawih. Kalau awak boleh lah kalau start pukul 8 tadi kan. Sempatlah tarawih 8 rakaat. Okey, so kita sambung ke surat apa ni? Ke surat 58. Okey, 58. Ada berapa page lagi untuk kita habis. Cikgu harap kita habiskan ni, lepas tu kita masuk bab baru. Sebab dah terlampau lama kan kita dekat bab ni. Okay, so bab ni pun terlampau banyak juga daripada haiwan pada tumbuhan kan. Okay, so kita bincangkan yang ni Okay, yang nombor 4. Okay, ini adalah tisu vaskular. Okay, tisu vaskular, ingat lagi tisu vaskular tujuan dia untuk pengangkutan. Dia akan membawa air ataupun membawa kanji, tenaga. Okay, macam tu. Okay, so bukan kanji, glukosa. Okay, glukosa. So tisu vaskular ni antara xylem ataupun phloem. Okay. So cikgu dekatkan sikit supaya nampak. Okay. Untuk yang pertama ni kita panggil sebagai xylem ataupun phloem. Dia berada di bahagian dalam. So kalau dalam adakah ada xylem? Xylem adalah untuk membawa air mineral. Air dan juga mineral. Air dan juga mineral daripada akar kepada daun macam tu. So ini phloem pula adalah untuk membawa tenaga daripada daun kepada akar macam tu. Okay, so untuk yang pertama ni, yang ni kita panggil sebagai apa? Xylem ataupun phloem. Ni bahagian dalam. Ni bahagian luar. So bahagian dalam kita panggil sebagai xylem ataupun phloem. Jawapan? Ya, betul, xylem. Okay, ingat untuk mengangkut air dan juga mineral, dia akan berada di dalam sedikit. Okay, dalam batang dia. Okay, dalam batang dia. So, kita panggil sebagai ni xylem. Okay, betul lah, ni xylem. Manakala yang berada di luar, okay, pengangkutan yang kat luar ni kita panggil sebagai phloem. Dia akan mengangkut gula, glukosa sebagai tenaga. Okay, phloem. Hafiz tak ada ke hari ni? Ada, okay, ada. Tak nampak tadi masuk. Okay So ni sudah. Kemudian kita pergi soalan seterusnya. Ingat xylem berada kat dalam, manakala phloem berada kat luar sedikit. Okay. So kita lengkapkan jadual bawah. Okay, persamaan dia dua-dua sebagai sistem pengangkutan. Okay, untuk tumbuhan. Dia mengangkut air, mineral dan juga air dan mineral dan juga
tenaga iaitu glukosa. Okay. So dekat xylem, ketebalan dinding sel. Mana satu yang lebih tebal? Adakah xylem ataupun phloem? Tengok balik macam mana apa bahan yang diangkut. Sebagai contoh air. Perlukah xylem tersebut lagi besar ataupun lagi kecil untuk mengangkut air? Kena ingat air kita bawa daripada bawah iaitu akar kepada daun. So dia against gravity. Dia melawan arah gravity. So dia perlu tak besar ataupun kecil. Dia punya salur xylem tu. Siapa tahu? Okay. So untuk xylem dia perlu lebih tebal. Kenapa dia kena lebih tebal? Kerana dia kena angkut air yang banyak. Okay. So air tu pula dia umpama macam straw. Okay, straw kan kita kan sedut daripada air gelas kita sedut ke dalam mulut. Kan? So macam tu juga xylem. Dia kena lebih tebal. Bila dia lebih tebal, okay, pressure, tekanan tu boleh tarik air tu ke arah daun, ke atas. Okay. So ni kena lebih tebal. Right. Manakala untuk phloem, okay, dia kena lebih nipis kerana dia hanya mengangkut tenaga sahaja. Okay, tenaga. Dan dia pergi daripada ke arah daun ke akar. Jadi dia tak perlu nak struggle. Dia akan terus ke bawah saja. Okay, kerana tarikan graviti lah macam ni. Sorry, tenaga pula. Lebih nipis. Okay, lebih nipis. Okay, bahan yang diangkut, macam tadi cikgu kata sini, ya, air dan juga garam mineral. Okay, air dan garam mineral. Okay, manakala untuk phloem dia akan mengangkut glukosa. Kenapa cikgu kata glukosa? Kerana dia adalah yang ringkas. Okay, bahan yang ringkas. Tadi cikgu kata kanji kan? Kanji dia bahan yang kompleks, besar. So glukosa adalah bahan yang kecil, ringkas. So jadi dia senang untuk dihantar, diangkut daripada daun ke akar macam tu. Okay, dia kena glukosa. Kalau awak jawab sini kanji dah salah. Walaupun kanji adalah dengan glukosa adalah bahan yang sama daripada karbohidrat. Betul. Okey. Lain orang tak nampak mesin. Okey, arah pengangkutan. Okey, so arah pengangkutan dia tadi akar ke bahagian lain. Okey. Sebab batang pun perlukan, okey. Dan juga daun pun perlukan, bunga pun perlukan juga air. Okey, sebabkan tu dia kata sini akar ke bahagian lain. Okay, manakala ini pula arah pengangkutan dia daripada daun ke bahagian lain. Kenapa kat daun? Kerana daun melakukan proses fotosintesis. Dia akan keluarkan hasil dia glukosa. Okay, so cikgu harap korang boleh faham ni ya. Okay, so cikgu teruskan soalan yang seterusnya. Okay, ini adalah eksperimen. Okay. Sambil tengok dulu. Okay, so eksperimen ni okay, so kita tengok eksperimen ya. Eksperimen ni untuk mengkaji satu dia ada pokok, okay, digunakan pokok kembung, okay.
Kemudian dia gunakan air yang berwarna merah. Air tu dia campur dengan pewarna merah. Okay. So sekarang ni nak perhatikan lepas berapa hari dia tinggalkan pokok ni dengan air warna merah ni. Kemudian dia akan keratan rentas. So keratan rentas dia akan potong daripada sisi akar, batang dan juga daun. Okay. Untuk mengenal pasti manakah xylem. Right. Jadi pemerhatian dia dekat sini, awak akan lukiskan macam mana bentuk daun tu. Okay, tengok balik kat nota. Keratan rentas untuk daun, batang dan juga akar. Daripada situ, awak akan warnakan mana satu xylem. Okay, ini untuk yang eksperimen kalau awak buat lah. Okay, kalau awak buat kat sekolah. Okay, so ini kita nanti ini awak lukis sajalah untuk tahu mana satu xylem dan juga phloem untuk kenal pasti. Okay, so dekat sini perbincangan dia ini yang kita akan bincangkan. Okay. So namakan bahagian yang berwarna merah pada pokok tersebut. So tadi, okay, sini air dia berwarna merah. So mana satu pengangkutan, sistem pengangkutan tumbuhan yang membawa air? So mestilah xylem. Jadi kat sini jawapan dia awak tulis xylem. Okay, bahagian xylem. Sebab xylem mengangkut air. Air itu berwarna merah, so disebabkan tu xylem akan berwarna merah. Okay, ni xylem. Kemudian tengok nombor 2 pula, tuliskan satu inference. Kenapa awak kata dia adalah xylem? Kerana tadi xylem adalah untuk mengangkut air dan juga garam mineral. Sebabkan tu dia berwarna merah. Okay? Boleh faham? Itu cara jawab dia. Okay? Yang ni tadi xylem. Okay, cikgu tak perlu tuliskan. Awak tulis sendiri. Okay, ni jawapan dia xylem. Kerana dia kata sini bahagian. So awak kata xylem, kemudian inference. Inference, reason, sebab kenapa awak kata dia adalah xylem. So jawapan dia kerana xylem mengangkut air dan juga garam mineral. Sebabkan warna air dia warna merah, so xylem dia akan berwarna merah. Okay? Boleh? Okay, cikgu teruskan lah. Yang ni simple saja. Okay, kemudian kita tengok pula aktiviti B. Okay, aktiviti B, cikgu dekatkan sikit. Aktiviti B pula, okay, kita tengok sini bahagian batang dia, okay, bahagian dia dah potong. Nampak tak sebahagian daripada tu? Okay. So dekat sini bahagian luar batang tersebut yang berkayu tu dia dah buang. Okay. So ni bahagian bawah, ini bahagian atas. So bahagian ni kita panggil sebagai bahagian digelang. Digelang tu maksudnya dia dah potong bahagian tu untuk keluarkan. Okay. So dia akan tinggalkan ni beberapa minggu. Okay. Selepas beberapa minggu dia akan tengok apa hasil dia. Okay, so pemerhatian dia kat sini, apa yang boleh kita perhatikan selepas berapa minggu keadaan bahagian digelang ni? Apa yang boleh kita perhatikan? Apa yang boleh kita nampak sini? Ini tadi kita dah belajar xylem kan? Sekarang ni berkaitan dengan phloem. So bila kita potong bahagian ni, okay, potong bahagian ni kita panggil sebagai bahagian digelang. Okay. So tadi cikgu kata glukosa adalah daripada daun kerana daun melakukan fotosintesis. Okay, jadi contohlah daun ni yang melakukan fotosintesis. So glukosa tersebut akan dihantar ke arah batang dan juga ke bahagian daun, ke bahagian akar. Bahagian akar. So bila kita dah potong bahagian ni, okay, menyebabkan glukosa tersebut tidak dapat dihantar. Okay, disebabkan itu bahagian atas ni akan mengembang. Okay, kerana glukosa tadi terkumpul dekat situ. Bahan yang diangkut tadi tu terkumpul dekat sini. Jadi bila awak lukis, okay, cikgu lukis saja. Dia tak cantik sikit sebab cikgu tak guna pensel kan, guna tangan cikgu saja. Okay, so nanti kalau awak lukiskan macam ni. So dia akan kembang sedikit. Contoh, awak buat macam ni, dia kembang. Okay, kemudian yang ni awak lukis tirus sedikit untuk menandakan dia bahagian digelang tadi. Okay, lepas tu yang ni yang bahagian tadi tu.
bahagian bawah dia macam biasa saja. Okay, dia tak kembang dan sebagainya lah. Okay, so yang ni awak kena bagi tahu ni bahagian atas. Okay, bahagian ni akan kembung ataupun mengembang. Right? Yang ni pula bahagian bawah. Dia macam biasa saja. Okay, sebabkan tadi glukosa daripada daun dia akan berkumpul dekat sini kerana tiada phloem dekat sini untuk hantarkan phloem tersebut, glukosa tersebut kepada akar. Okay, boleh faham? So lukiskan dia macam ni. Ni awak kata dia akan mengembang. Boleh? Kalau awak tak jelas lagi yang macam ni, tengok dalam nota yang cikgu bagi. Ada dia bagi tahu contoh lah. Okay. So seterusnya kita tengok perbincangan pula. Okay, so perbincangan di sini nyatakan keadaan bahagian atas dan bawah gelang selepas beberapa minggu. So tadi macam cikgu kata bahagian atas dia akan dalam buku awak gunakan perkataan membengkak. Membengkak maksud dia macam mengembang lah, dia akan membengkak. Kerana dekat situ ada glukosa. Okay. Kemudian kat bawah dia akan mengecut. Kenapa dia mengecut? Kerana dia tiada dapat apa-apa glukosa untuk tenaga. So that's why dia akan mengecut. Okay, so inference dia. Inference bahagian atas tadi, macam cikgu kata kerana dia jadi bengkak. Pada tumbuhan. So dia membengkak kerana glukosa yang dihasilkan oleh daun tidak dapat diangkut ke bahagian lain pada tumbuhan. Sebab tu dia membengkak. Okey? Okey, so seterusnya cikgu pergi seterusnya. Boleh salin kan? Okey, so soalan seterusnya ditanya awak bahagian bawah pula. Okey, so bahagian bawah tu apa inference yang kita boleh nyatakan? Tadi kita kata sini mengecut kan? Kerana bahagian bawah tidak mendapat bekalan makanan ataupun bekalan glukosa pun boleh. Okey. Kat sini kenapa dia mengecut? Kerana tidak dapat bekalan makanan. Dia tak dapat bekalan makanan. Simple je kan? Yang penting faham konsep dia. Faham konsep dia. So soalan seterusnya nombor 3, ramalkan apa yang akan berlaku pada dahan yang digelang selepas 2 bulan dan mengapa. Kita ramalkan dulu. Apa akan jadi kepada tumbuhan tersebut selepas kita gelangkan dia. Maksud tadi macam kita buang phloem tu. Sebahagian daripada phloem. So apa akan jadi pada pokok, pada tumbuhan tersebut? Adakah masih hidup ataupun mati? Jawapan dia
Yang mana? Yang lain dah tengah makan ke apa ni? So apa kan jadi? Ramalkan. Okay, so tumbuhan tu akan mati. Kenapa? Kenapa dia mati? Dekat sini dia kata mengapa. Kenapa awak kata dia mati? Kerana? Ya, betul. Okay, so proses dia macam ni. Bila flowworm tu tak bagi bekalan makanan, maksudnya tak ada glukosa, maka akar tersebut tidak dapat tenaga untuk menyerap air. Bila tiada tenaga untuk serap air, maka air dalam tumbuhan tersebut pun tiada. Lalu tumbuhan tersebut akan mati. So maksudnya dia perlukan dua-dua, makanan dan juga air untuk hidup. Okay, betul. So jawapan dekat sini aku kata tumbuhan tersebut akan mati kerana tidak mendapat bekalan makanan. Okay. Betul. Okay, kalau kata tumbuhan tersebut akan mati kerana tidak dapat bekalan makanan daripada daun pun boleh. Okay, yang penting ada perkataan kat sini. Mati satu markah, tidak mendapat bekalan makanan satu markah. Okay, itu cara dia tandalah. Kalau tak pun yang ni dua-dua adalah satu markah. Okay, kita tengok pada soalan. Tapi kalau ni dia akan bagi dua lah sebab dia kata sini ramalkan apa yang berlaku selepas 2 bulan dia titik. So ni satu markah. Kemudian mengapa jawapan dia untuk 2 markah. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya nombor 4. Sikit. Okay, soalan nombor 4, namakan bahagian pada daun, batang dan akar yang mengangkut makanan. Okay, apa nama dia? Dekat tiga-tiga ni ada nama bahagian dia. Kita panggil sebagai? Ya, flowworm. Betul lah? Flowworm. Sebab semua part bahagian, okay, semua bahagian dalam daun, batang dan juga akar semua ada flowworm. So tujuan dia untuk mengangkut makanan. Okay, betul. Flowworm. Okay, so kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini adalah xylem akan mengangkut air dan juga garam mineral. Okay, garam mineral. Manakala phloem akan mengangkut. Okay, dekat sini awak boleh bagi dua jawapan. Awak boleh kata glukosa pun cikgu terima. Awak boleh kata dia mengangkut makanan pun sama. Sebab glukosa tersebut adalah makanan dia. Tenaga dia. Okay, macam awak juga. Tenaga awak apa? Nasi lemak awak makan tadi. Kuih tiaw awak makan tadi. So tu tenaga awak. Okay, daripada makanan. So awak boleh kata sini glukosa. Ataupun awak boleh katakan makanan. Alright. Jawapan dia. Okay, so cikgu teruskan. Okay, soalan dia sebab ni soalan simple saja. Okay, kita pergi soalan seterusnya. 3.5 iaitu sistem peredaran darah dan pengangkutan dalam tumbuhan. Okay. So dua-dua sistem ni untuk tujuan kita dapatkan bekalan makanan dan juga ataupun kita boleh dapatkan udara. Okay, so lain-lain haiwan dan juga tumbuhan, sistem pengangkutan dia akan membawa bahan-bahan yang lain lah. Okay, so kita tengok apa yang dia akan bawa. So yang pertama, di seluruh sini tandakan yang betul. Okay, tandakan yang betul. Okay, soalan yang pertama dia tanya awak mempunyai salur yang khusus. Maksud dia salur yang khusus ni, okay, salur dia tu, contoh macam tadi, xylem dan juga flowworm.
Xylem hanya bawa air dan juga garam mineral saja. Tapi untuk flowworm dia akan bawa makanan sahaja. Dia tak boleh bercampur. So tu maksud dia salo yang khusus. So jawapan yang mana satu, sistem peredaran darah dalam haiwan ataupun sistem pengangkutan dalam tumbuhan yang ada salo yang khusus. So jawapan dia. Okay, tadi cikgu dah bagi contoh kan untuk tumbuhan. Okay, so tumbuhan dia ada salo yang khusus. Sebab tadi xylem dengan flowworm bawa bahan yang berbeza. Kita tengok pula sistem peredaran dalam darah, okay, untuk haiwan. So macam kita punya salur darah pun ada juga kan, setiap fungsi dia. Aorta untuk bawa apa, pulmonary artery untuk bawa apa, betul tak? Okay, so itu pun salur yang khusus juga. Setiap salur ada tugas masing-masing. So jawapan dia dua-dua pun ada salur yang khusus. Okay. Kita tengok pula B, melibatkan tisu vascular iaitu xylem dan juga phloem. So mana satu yang ada xylem dan phloem? Hanya tumbuhan saja. Kita tak ada xylem dan juga phloem. Okay, kita ada arteri dan juga ventricle dan juga satu. Arteri, ventricle pula. Dalam bahasa Melayu vena kan? Vena dan juga kapilari. Okay. So yang ni mengangkut air, mineral dan glukosa. Siapa yang mengangkut air, mineral dan glukosa? Haiwan ada tak angkut? Haiwan ada angkut? Ke tumbuhan yang angkut? Yang lain di mana ni? Cepat, masa dah nak habis dah. Apa jawapan dia? Ya, tumbuhan sahaja. Okay. Tumbuhan sahaja yang akan mengangkut mineral glukosa. Kita pun ada juga angkut air, mineral glukosa. Tapi kita tak bawa ini saja. Kita ada mengangkut bahan-bahan yang lain juga. Sebab tu jawapan ni hanya untuk tumbuhan saja. Okay, manakala ini sistem peredaran darah hanya melibatkan yang tadi cikgu kata arteri, vena dan juga kapilari. Okay. So arah pergerakan bahan adalah satu hala saja. Pergi saja ataupun balik saja macam tu. Naik atas, turun bawah macam tu. Dia tak ada dua-dua. Salah satu. So tumbuhan. Okay, tumbuhan betul. Darah, sistem darah pun sama juga. Macam aorta. Dia daripada jantung, dia akan hantar kepada seluruh badan. Okay, so pergerakan dia pun sehala. Okay, maksud dia satu salur tu, satu saluran saja. Maksud dia satu hala saja. So tu maksud dia. So dua-dua ada arah pergerakan yang sehala. Okay, satu hala saja. Ataupun yang ni mempunyai jantung untuk mempam darah. So ni obvious kan, istilah sistem peredaran haiwan. Okay, boleh? So ni untuk jawapan sistem peredaran darah dan juga sistem pengangkutan tumbuhan. Cikgu harap korang faham lagi ya perbezaan dia. Dua-dua untuk pengangkutan, untuk mengangkut bahan. Tapi different dia punya tujuan. Okay. Okay, masa dah nak tamat kan? So cikgu log out, nanti masuk balik ah. Cikgu kira ni berapa orang? Ada 13 orang. So nanti 13 orang pastikan masuk balik.